به وحكم وسواء اللهم إنا نسألك علما يقينا ونصرا صالحا يا وهاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلمه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Katanya pengarang rahimahullah ta'ala, sehinggalah perkataan beliau, wa amal hajju fa huwa fardun arkani islam wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrin wa kaza umratu bil umri marratan bi syartil istita'ah wa hiya an yamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ila al-hajji zihaban wa iyaban wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ih. Adapun haji yaitu kelima daripada rukun Islam, maka hukumnya fardu ain dan menjadi rukun Islam. Haji ini atas setiap orang muslim, lelaki dan perempuan mukallaf. Mukallaf ni maknanya sampai umur 15 dan tidak gila sempurna akal tidak gila dan sampai seruai agama tu panggil mukallaf. Kalau dah sampai umur tapi gila tak panggil mukallaf. Ataupun bijak tapi tidak sampai umur lagi tidak dipanggil mukallaf. Ataupun dah sampai umur akal molek tapi tak sampai seruai agama, duduk di planet Pluto, tak ada orang mari mengajar, maka tak panggil mukallaf juga. Jadi alien ni tak apa, tak semaya pun tak apa, tak siapa mukallaf dia. Hurring merdeka. Kalau jadi hamba, dia kena tunai hak dengan hamba, dengan tuan dia, maka tak wajib lagi dia haji. Kalau dia buat haji ketika dia jadi hamba, apabila dia merdeka, wajib diulang lagi sekali lagi. Begitu haji ketika kecil, ketika tidak balik, maka wajib diulang kembali untuk melepaskan haji Islam. Sekalipun haji ketika kecil itu sah, tetapi wajib diulang lagi, kena buat ketika dia balik. Wa kaza umrah fil umri marrah, begitu juga umrah wajib kena buat sekali seumur hidup. Kalau kita tak mampu buat haji, duit hanya ada 5,000 untuk buat umrah, wajib pergi umrah dulu. Ni nak cara ekonomi, nak pergi haji sambil-sambil buat umrah. Memanglah ekonomi cara lagu tu, tapi dah kita mampu buat umrah dulu. Haji nanti ada duit banyak buat haji pula. Wajib sekali-sekali. Wajib lagu bisyartil istita'ah, dengan syarat mampu untuk pergi, sama ada kita sendiri mampu buat. Istita'ah ni terbahagi kepada dua, mampu diri kita sendiri boleh buat ataupun mampu dengan orang lain. Kita tak mampu, kita ada duit tapi kita kena beri kepada orang yang mampu buat haji untuk diri kita. Wahia iaitu apa maksud mampu itu? Memiliki harta yang cukup untuk dia guna ketika musafir ia ke haji, sama ada pergi dan pulang. Ada duit untuk bayar tiket pergi dengan tiket balik. Di samping bayar tiket, ada pula duit untuk bayar nafkah orang yang wajib dia bayar nafkah sehinggalah ia kembali kepada dia. Okay, contohnya kita pergi ke Mekah 40 hari, kita ada tak duit untuk makan isteri kita 40 hari, bayar sewa rumah, bayar api, bayar bil apa dia cukup dah, ada lebih lagi, maka kita baru boleh pergi ke Mekah. Baru wajib. Kalau tak cukup, tak boleh pergi. Tak apa tak pergi. Tidak wajib pergi. Kalau dia nak pergi juga, boleh, tak ada masalah apa. Begitu juga orang ada hotel. Saya tak wajib lagi. Tak, kalau dia nak pergi boleh. Cuma minta izin daripada orang yang beri hotel kepada dia. Kerana musafir ini bahaya. Kemungkinan kalau orang itu mati, rugi ya, orang yang beri hotel kepada dia. Maka kalau kita ada hotel nak buat haji, kena minta izin daripada orang yang beri hotel kepada kita. Kalau dia kata saya tak pernah kira awak musafir kerana musafir ini bahaya, maka tak boleh. Bukan kata nak pergi haji, musafir pun tidak boleh. Ni kita berhotel, pergi musafir sini, pergi London, pergi sini. Musafir ni benda yang membahayakan kita. Maka risiko untuk orang yang pergi hotel tu banyak. Kalau yang mati pergi dah. Maka lagu mana? Okey, kena minta izin daripada pemilik hotel kita. Fa'amalul haji, salah satu asya arkan wajibatun wa sunanun. Perbuatan haji itu ada 3 jenis. Pertama rukun, kedua wajib, ketiga sunat. Maka rukun ini kalau kita buat, haji kita tidak akan habis selama-lamanya. Rukun ni kalau kita selagi mana kita tak buat, selagi itulah kita wajib pakai kain ihram macam tu kan. Tak akan sudah sampai bila-bila. Kita tidak tawaf, siapa kita klik rumah pun lagu itulah, tak boleh keluar daripada ihram kita lagi. Wajib pula
kalau kita tinggal dengan sengaja tanpa sebab, hukum dia berdosa. Tapi kalau kerana ada beberapa sebab, hukum dia tidak berdosa, tapi kena bayar dam. Dam ni denda Sunat pula kalau kita tidak buat, hukum dia luput fadilat, rugi saja pergi ke Mekah bayar banyak-banyak tak sebab benda sunat. Satu sunat dibayar dengan sejuta kali ganda. Sebab tu sunat kalau kita pergi ke Mekah beli pakaian, kita beli tasbih, beli kapur, kita kata macam tak ada beda ni. Tu limit engineer pun. Bukan Mekah. Pun waktu tu nama apa? Kita nak angin Mekah. Dan kita beli harga di Mekah tu bayar RM1 sejuta tu bayar. Jadi sebab tu kebajikan kita buat. Orang qada pos semaya di pos di masjid di Mekah. Orang beli barang, beli kepiok, beli tasbih. Di sini pun ada juga. Tapi kalau kita beli sana tu bayar sejuta. RM1 sejuta. Tu kelebihannya Farkanul khamsah, maka rukun hajinya ada 5. Ihram, pertama ihram. Ihram itu wahwa niyatul dukhul fil haji awil umrah. Itu niat kita nak masuk di dalam haji ataupun umrah. Niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu maksud ihram. Bukan pakai kain ihram. Kain putih tu kain ihram, bukan ihram. Ihram tu sendiri maknanya niat nak buat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi, sahaja aku buat haji dan berihram untuk haji. Itu maksud dia. Wa yustahabbu an yaqula ma'a zalika nawaitul hajja awil umrah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dan sunat kita melafazkan niat itu dengan kata sahaja aku berhaji ataupun umrah dan aku berihram dengan umrah kerana Allah Ta'ala. Sunat. Apa penting kalau kita tak niat tak sebut lagu tu pun tak apa, apa penting niat di hati kita. Pakai kain, niat tu rukun. Niat haji tu rukun. Pakai kain ni putih ni wajib haji. Beza dah. Rukun haji dengan wajib haji. Wajib haji ni kena pakai bagai dia tidak berjahit. Maka pakai pakaian kain ihram tu wajib haji. Niat haji tu rukun. Beza. Wala yasihul ihram bil haji illa fi ashhurih. Maka tidak sah ihram untuk haji, nak buat haji kecuali pada bulan-bulan dia. Tidak sepanjang tahun boleh buat haji iaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari bulan Zulhijjah. 30 hari, 10 hari Zulhijjah, 70 hari. Maka apabila habis saja bulan Ramadan, 1 Syawal bermula dah waktu untuk kita niat haji. Berarti tetapi tak ada orang lah niat awal-awal 1 Syawal tu niat dah. Berarti dia kena bertahan dalam kain ihram selama 70 hari. Selap lah. Kelik macam jadi rimah lah dia. Ni janggut mesah apa semua kuku macam rimah. Hatu raya lah dia. Ni 70 hari dia kena bertahan. Biasa orang kinya dekat dengan hari wukuf dah, hari ke-9. Maka dia terpaksa kena pergi dekat tu baru seminggu kau dalam kain ihram tak apalah. Jaga orang. Tapi boleh dah. Kalau dia nak pahala banyak kali, nak pahala banyak, okey 1 Syawal tu niat dah, okey boleh dah sebab masuk dah boleh haji. Selain daripada bulan tu Syawal, Zulqa'dah, 10 hari Zulhijjah, maka tak boleh niat haji, hanya boleh niat umrah saja. Kalau dia niat pun tidak sah kerana bukan waktu buat haji. Wa akhiruha tulu'il fajri lailatul nahar. Maka habisnya waktu niat untuk haji pada akhir dia pada ketika naik subuh malam hari raya. Malam raya okey naik matahari. Maknanya pagi raya lah. Okey habis dah waktu. Sebab apa? Sebab 9 tu hari wukuf sudah berakhir. Maka rukun haji kalau habis dah hari ke-9, maka habis dah peluang untuk kita buat wukuf, maka tak sah dah haji. Maka habis dalam waktu buat haji. Masuk hari raya tu hari ke-10 tu, sekalipun dia dalam 10 lagi, tapi dia tak boleh dah buat haji sebab habis dah waktu wukuf. Wukuf pada 9 saja. Baqi al-arkan wukuf bi Arafah. Baqi rukun lagi wukuf di tanah Arafah. Wukuf ni maknanya kita lalu pun tak apa. Kita tidur naik pas lalu di tanah Arafah. Lalu saja pun dia sah dah, tak syarat kena berhenti. Tidak syarat berhenti. Lalu naik pas pun tak apa. Hungga kau berlari, kau pecuk, kau terbang, kau penting lalu di tanah Arafah sah. Tawaf ifadah, tawaf rukun dipanggil tawaf ifadah. Tawaf ni terbahagi kepada 3. Tawaf sunat dipanggil tawaf hudung, tawaf selamat datang. Kita mari ke Masjidil Haram sebagai tanda selamat datang, kita tawaf Kaabah 7 kali sebagai tanda selamat datang, lepas tu baru tahiyatul masjid. Manakala masjid lain tak ada Kaabah, kita masuk tahiyatul masjid sahaja. Kedua dia panggil tawaf wajib, tawaf wadah, tawaf selamat tinggal. Kita nak tinggal Mekah jauh daripada 90 km, wajib kena tawaf Kaabah sebagai tanda selamat dia tinggal. Dan kita nak pilih Malaysia, kalau nak pilih mana pun, itu wajib dalam mazhab kita. Ketika tawaf ifadah ataupun tawaf rukun, ni tawaf rukun dalam haji.
Wasa'yu, sa'i ni unggah jalan kaki di antara unggah kalau nak jalan kalau ke mana di antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Wal halqu awit taksi cukup kepala ataupun pendek rambut. After bagi lelaki cukup kepala, bagi perempuan pendek rambut. Pendek pula kita ambil rambut kita ikat ujung biar rata semua kena rambut kita. Ya, tarik rambut, okey gunting kan? Okey, after lagu tu. Boleh kita nak ambil sorak kan gitu boleh, tapi after biar kena belakang. Sehelai rambut tu saya bayar 1 juta pahala kebajikan. Ada orang klik ke Mekah tak cukup rambut. Saya rugi, bonceng saya ni tak tumbuh dah kalau cukup. Ada tumbuh ini bimbel sehelai rambut saya bayar 1 juta. Arkanul umrah, rukun umrah, arkanul haji, semua rukun haji, rukun umrah kecuali wukuf saja. Kenapa umrah tak kena wukuf? Sebab dia sepanjang tahun boleh buat. Kalau tunggu waktu 9 hari bulan selok kena orang niat pada bulan Muharram nak tunggu nuh. Selok setahun dia duduk dalam tu selok mati dia ya. Jadi wukuf tidak menjadi syarat kepada umrah kerana wukuf ni sehari saja semua. Setahun sehari saja boleh buat wukuf itu pada hari ke-9 Zulhijjah nah. Jadi kalau umrah ni kena syarat wukuf nyanyi orang buat tahun bulan Muharram nyanyi. Wa yajibu litawaf satrul anah. Wajib ketika kita tawaf itu menutup aurat. Lelaki, perempuan pakai baju kain semaya, perempuan lelaki pula tutup antara pusat dengan lutut. Wa taharah minal hadasain, suci daripada junub, daripada hadas besar dan hadas kecil. Dan daripada minan najasah, daripada najis yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan macam dalam bab solat juga Wa ayyakuna sab'a tawafin fil masjid wal baitu an yasari wa huwa khariju anhu. Dan syarat 7 kali tawaf ni keliling ini 7 kali. Bermula daripada Hajarul Aswad hingga kembali semula ke Hajarul Aswad tu dipanggil sekali. Tawaf. Pas syarat dia lagi wal baitu an yasarihi, Baitullah mesti sebelah kanan kiri dia, yasarihi. Kaabah kena macam itu. Sebelah kiri dia, sebelah kanan buat Kaabah. Mustaqil itu. Wa huwa khariju anhu, syarat dia tawaf jangan di dalam Kaabah, syarat di luar Kaabah. Antara benda yang masuk dalam kategori dalam Kaabah adalah syazarwan. Syazarwan ni satu batu tinggi. Baru naik Kaabah tu dia ada macam ada batu marmar putih gitu. Maka ni jangan kita main. Nah mungkin duk main gini. Duk main Kaabah, duk main situ gini. Nama macam lagu nostal lagu. Cori-coria duk main lagu tu di Kaabah. Tak boleh. Tangan kita jangan masuk dalam syazarwan. Syazarwan ni batu putih tu kita kena jangan rapat sangat biar kita keluar daripada Kaabah. Kaabah ni di bawah dia tu ada satu batu putih. Batu putih gitu tinggi kan. Itu dipanggil syazarwan. Maka itu masuk dalam Kaabah. Maka kita kena tawaf luar daripada syazarwan. Ini Wa yajibu an yakuna sa'yu sab'an, maka kena sa'i 7 kali. 1 2 3 4 5 6 7. Bermula di Safa, berakhir di Marwah. Ba'da tawaf, dan syarat sa'i ni lepas pada tawaf. Lepas pada tawaf baru boleh buat. Sama ada tawaf itu tawaf rukun ataupun tawaf itu tawaf qudum, selamat datang. Kita mari waktu panjang lagi kalau kita nak tawaf. Kita nak nak tawaf malah lagi kita pun buat tawaf selamat datang dulu. Boleh sa'i dah, boleh sa'i dah. Ataupun kita nak tawaf nak tawaf rukun, tak boleh lagi kena tunggu bulan wukuf dulu kan. Wukuf dulu baru boleh tawaf rukun. Jadi kita kata tawaf rukun tak boleh nak buat lagi. Saya mari awal. Hari Arafah ada seminggu lagi kata. Jadi saya buat tawaf selamat datang dulu. Okey, lepas kalau tawaf selamat datang kita boleh buat dah. Sa'i boleh buat. Wa an yabda'a bi Safa wa yakhtim bil Marwah, mula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Wajibatul haji, wajib haji. Kita kena sebut rukun haji lain, wajib haji lain. Rukun haji kalau kita tawaf selagi itulah tak sudah haji kita, selagi itu tak boleh pecah kain ihram kita. Wajib haji buat dapat pahala, wajib tinggal berdosa. Pertama ihram di mikot. Mikot ni ada 2, mikot zamani, mikot makani. Mikot zamani ni masuk buat haji, iaitu bulan Syawal ni, Syawal, Zulqa'dah 10 hari bulan Zulhijjah. Tu panggil mikot zaman, mikot masuk. Mikot makani pula mikot tempat-tempat yang sunat kita niat di situ. Berarti sebelum kita masuk di Mekah, dia ada mikot-mikot dia. Kalau kita daripada Malaysia ada satu bukit di Yaman dipanggil Bukit Yalamlam. Bukit Yalamlam ni dia buat masjid, dia buat apa. Maka kita naik kapal terbang jangan tidur Jangan tidur kalau dekat dengan Mekah, jangan tidur. Pramugari akan kata poci-poci haji kata sekarang
Siapa dah bukit Yalamlam boleh niat. Maka kita kena niat. Kalau kita tidur lepas daripada bukit Yalamlam, lepas je ni, hukum dia kena bayar dam. Tak niat, terlepas dah. Melangkaui dah bukit Yalamlam ni, okey, kena bayar dam. Tapi kalau kita nak niat di rumah boleh aja. Di Kelana Jaya tu, kita niat dah boleh, tak ada masalah. Tetapi jangan sampai melangkaui mikot kita. Mikot kita kalau Malaysia bukit Yalamlam. Ada Johor, ada kau ni boleh belakang. Wal mabit bil Muzdalifah, dan antara wajib haji lagi bermalam di Muzdalifah lailatan nahar pada malam hari raya haji. Lepas pada kita wukuf hari ke-9 kita wukuf. Okey, malam raya tu kita kena ramai-ramai pergi ke satu tempat dipanggil Muzdalifah. Muzdalifah ni jalan nak pergi ke Mekah tu. Bukit Mina, Tanah Mina, nak pergi ke Mekah, satu tempat dipanggil Muzdalifah. Situ kita kena tidur. Tak syarat tidur, kena malam kena duduk situ sebentar. Wajib bermalam di Muzdalifah pada malam hari raya. Pagi sampai ke Mina melontar pada hari raya. Haji ni biasa orang tak faham kerana kena pergi dulu baru faham. Kalau ngaji tak faham memang standard KL dah. Memang orang ngaji haji ni memang tak faham kecuali kena pergi ke Mekah dulu. Sebab haji ni bagi praktikal langsung. Payah sikit dia kan. Wal mabit layali tasyrik bi Mina, dan bermalam tidur pada malam tasyrik di Mina. Tidur. Jadi malam ke-11, 12, 13. Hari ke-10 hari raya haji. Okey, kita melontar jumrah Aqabah 7 biji batu. Hari ke-11, hari ke-12, hari ke-12 kita melontar 3 jumrah. Jumratul ula, jumrah wusta, jumrah Aqabah. Nah, lepas pada zuhur tak boleh melontar dah. Melontar hari ke-11. 12 melontar juga. Okey, lepas tu kita nak tidur mana malam-malam? Okey, tidur di Mina. Kita tidur di Mina. Sementara tunggu nak melontar malam di jumrah ni, maka kita tidur di Mina. Sama ada kita nak 2 hari boleh dipanggil nafar awal ataupun nafar sani, kita genak ke 3 hari. Warramyu wa tawaf wada, dan melontar. Tidur di Mina dan melontar 3 jumrah. Dan tawaf wada, tawaf selamat tinggal. Tawaf selamat tinggal, lepas pada kita tawaf selamat tinggal, okey tunggu bah naik. Okey kelik ke Jeddah, naik kapal Jubat kelik Malaysia. Kalau lah kita lepas pada tawaf wada, kita pergi beli kedai rialing lah, kedai 2 rial lah, beli kubur lah, beli serban lah, beli watama lah, beli gapo dak buang atau arak lah ke dia. Jadi panjang pula, maka terbatal tawaf wada, kena buat sekali lagi. Gitu. Amma sunan, adapun sunat-sunat haji pula faqulu ma siwa arkan wal wajib, selain daripada rukun-rukun dan wajib haji, maka itu sunat haji. Siapa dia yang meninggalkan rukun lam yasih hajjuhu, maka tidak sah haji dia. Tak betul lah. Ada orang moci kelik Malaysia. Kita tanya haji lah ke mana tahun ni? Oh, kata ramah sungguh ya Allah, ramahnya orang bibilion mana sih. Lepas tu tawaf lah ke mana? Tahu tawaf ramah sungguh moci pun tahu muka ramah-ramah, moci suruh orang lain lah tawaf. Moci dia aksi dia suruh dia tawaf. Lepas tu moci tak tawaf kelik, tak apalah aksi dia susah-susah. Kelik atau tawaf macam ni, tawaf rukun. Sampai bila duk ngaji aku tu tak boleh gerak kuku, tak boleh bakar selok. Pasal ke mana? Okey, kena balik semula. Ke Mekah beli tiket kapal tu bagi tawaf semula. Putih rambut. Sudah dah. Kalau tidak tak ada apa dah. Tak habis haji kita. Tak boleh nak batal. Orang saya nak batal haji ni, yang batal tak boleh. Haji ni apabila kita start tak boleh nak batal. Tu kaedah dia. Selagi mana kita tahu amalan dia sampai habis, selagi tu kita duduk dalam kain haji. Ada adab dia. Wala yahilu min ihramihi hatta ya'tiya bi, maka tidak jadi halal orang yang berihram dengan haji sehingga dia membuat amalan rukun dia. Wala yujbaru dam wala ghairuhu, maka tidak boleh ditempel, tidak boleh ditampar dengan dam atau selainnya. Rukun haji kena buat juga, kena sudah juga. Nampak? Ihram, wukuf, tawaf, sa'i cukup pahala kena buat juga. Selagi mana tak buat selagi tu dulu. Saya nak batal haji saya tak boleh. Saya nak batal mana tepik dia joget wah dode. Tak boleh batal haji. Haji ni jadi batal kalau berlaku masyarakat. Contohnya perempuan kalau mari pergi haji biasa, mari kota dah, period dia mari. Tunggu kapal tu dah naik dah sudah lagu mana. Okey dia tahlul ihsan. Sembelih kami seekor, okey, tak ada masalah. Putih rambut sikit, sembelih kami seekor, putih rambut, sembelih ekor, ihsan boleh kelip.
Mudahnya kalau perempuan nak buat umrah, nak buat haji, dia panggil taklif niat. Taklif niat lagu ni. Nah, kita syaratkan niat. Kalau lah kamu haji, kalau nak itu umrah, saja aku buat umrah, jika aku ada masyarakat, ada masalah, aku tahlu. Kita niat lagu tu awal. Maka kalau ada berlaku masalah kau, ada sekatan jalan raya kau, kau tak lagi, okey, kita pun tahlu. Lalu pakai kain biasa, pakai tak payah sembelih kambing. Tapi kalau kita tak buat taklif lagu tu, kita kena sembelih kambing, baru kita nak tahlu ke diri kita. Nah. Ada orang tu, perempuan tu, kita kata tahlu lah. Dia kata makcik tak mari hit dah. Kata tahlu lah, boleh ikhtiar, takut-takut. Dia kata saya tak mari dah. Turun hotel saja, period. Dia kata saya tak pernah period. Tengok mulut Allah Ta'ala, we belajar. Wasalah satu minal arkan, dan 3 daripada rukun la yafutuhu madama hayya, tidak akan luput selagi mana dia hidup. Selagi tu ada peluang untuk rukun ni. Wa iya tawaf. Wajib tawaf dah, tak tawaf lagi. Okey, sekarang beli tiket kapal terlebih ada masuk. Wajib buat haji 10 tahun lepas dah. Duk tak boleh tawaf lagi. Gi tawaf. Okey, selesai ke urusan dia. Tak akan habis. Selagi mana dia tidak buat, selagi tu dia kena pergi beli tiket kapal terlebih, pergi ke Mekah semula sen. Walhal cukup pala. Cukup pala ni tak syarat di Mekah. 2 benda ni Mekah, pala ni tak apa, tingkat tak boleh. Tinggal tak cukup pala ataupun tak tinggal, pergi boleh tinggal, tak perlu pergi ke Mekah. Wa man taraka syai'an minal wajibat sahha hajjuhu wa lazimatum dam. Dan siapa dia meninggalkan sesuatu daripada wajib haji, maka sah haji dia, kecuali cuma wajib kena bayar dam. Rukun kena sudah, kena buat macam mana pun, tak boleh nak ganti dengan apa-apa. Manakala wajib haji pula sah haji, tapi wajib kena bayar dam. Dam ni denda lah. Ikut atas kesilapan kita lah apa dia. Maka kena bayar kambing kau, kena bayar kau. Wa alaihi isim, dan atas dia dosa, kena tinggal benda wajib. Illam ya'zar, jika tidak ada uzur, maka berdosa perbuatan. Man taraka syai'an minas sunan fala syai'a alaihi walakin yafutuhu fil fadilah. Siapa dia meninggalkan sunat-sunat haji, maka tidak ada sebagai denda kepada dia, akan tetapi luputlah fadilah. Habis duit saja, bayar 70,000, tawaf malam, ngaji Quran malam, semaya malam, sunat-sunat haji malam buat, rugi sangatlah. Dan ulama kata kalau kita pergi ke Mekah, antara sunat yang tidak boleh dibuat di tempat lain iaitu tawaf. Kita tawaf rukun habis dah 7 kali. Okey, kita tawaf pula 7 kali pula. Tawaf 7 kali pula, 7 kali nak sunat. Baca Quran di rumah boleh buat. Semaya sunat rumah boleh buat. Zikir rumah boleh buat. Tawaf tak boleh buat rumah. Kalau buat rumah ayah ping lah kita. Wa yahrumu satru ra'si rajul, dan haram ni benda-benda haram haji nah. Haram menutup kepala bagi lelaki. Pakai piyah, pakai topi, pakai apa dia. Asal saja benda itu menyentuh kepala, maka hukum dia haram. Tapi kalau gini, ni tak apa. Ataupun pakai payung. Payung maka tak sentuh kepala. Waktu tidak panggil menutup kepala. Dan menutup muka, wajhul mar'ah. Perempuan jangan tutup muka. Sekalipun dia duduk di Malaysia, dia tutup muka, maka pergi ke Mekah, dia kena wajib kena buka muka. Kecuali orang yang tidak biasa buka muka dia rasa bimbang. Kalau orang buka muka, dia rasa macam tak selamat, maka dibenarkan dia tutup muka dia dan bayar dam. Ada orang tak biasa, dia rasa macam disakiti. Kalau dia buka muka dia rasa tak selesa, maka orang ni boleh dia tutup muka dia, tapi kena bayar dam. Macam-macam mana pun kena bayar dam. Tak dosa kerana ada sebab. Marhati muhrimaini au ba'dihima, sama ada tutup penuh ataupun tutup sebahagian muka. Tutup separuh kau, mata sebelah kau, tutup atas kepala kau, sepenuh kepala, hukum dia haram, berdosa. Wa izalatu zufur, kerak kuku hilang ke? Kekoh kuku kau, buting kau, magic coffee kau hilang kuku, penting hilang ke kuku, semua itu dosa. Syar, rambut, gunting rambut. Kita dah haji lagi, gunting rambut tak boleh. Cukur kau apa dia, tak boleh hukum dia. Wadahnu sya'ri ra'si waliyah, meminyak rambut kepala dan janggut. Pakai minyak di janggut, pakai background, pakai minyak kau apa, hukum dia haram. Untuk rambut dengan janggut saja. Untuk tubuh pakai minyak supaya tak pecah, pakai lotion ke apa, tu dibenarkan. Kalau tak dibenarkan di rambut dan di janggut sahaja. Wa tatayub jami'ul badan, dan memakai wangi-wangian pada seluruh tubuh. Pakai minyak atas, pakai lotion bau wangi, tak boleh, hukum dia haram. Wa yahrumu aqdun nikah, dan haram akad nikah. Pergi ke Mekah, Allah jumpa lama kata.
Nama betelai pula pokcik tu ayah haji tu bawa pula anak dara dia. Ai kena pula. Akad nikah dekat Kaabah. Jangan ambil berkat tahap tu hukum dia haram. Dah lah tak sah, berdosa dah pula. Akad nikah tu tidak sah dan berdosa perbuatan. Jima' dan mukadimah jima'. Nama setubuh pelik sungguh ambil berkat Mekah. Betul ambil berkat Mekah. Selesai dulu haji. Ni tak ada sudah haji. Ni mengaku bukan ambil berkat ambil bala Mekah lagu ni. Jima' dan mukadimah jima'. Ikulah peluk ke cium ke apa dia mukadimah jima' hukum dia haram belaka. Satu saja benda yang membatalkan haji sah jima'. Jima' terbatal selalu haji. Haji terbatal. Sekali pun terbatal, wajib kita sudah ke amalan yang tak buat lagi. Tawaf ke apa? Buat saja dan wajib diqadha pada tahun hadapan dia. Sebab kita sengaja membatalkan. Wa itlafu kulli hayawanin barrin wahsyi ma'kul, dan merosakkan, membunuh setiap haiwan daratan. Haiwan laut tak apa, ikan, buru ikan tak apa. Buru binatang darat saja tak boleh. Wahsyi liar, kalau binatang jinak macam ayam apa semua tak ada masalah tak apa. Yang dimakan ma'kul. Wal mar'atu karrajul fil muharramat, lelaki dan perempuan sama saja dari sudut benda-benda haram. Wahidul qalbi minal ma'asi, menjaga hati daripada maksiat. Okey. Anggota buat maksiat dosa, hati buat maksiat juga berdosa. Antara amalan yang paling afdal, amalan tubuh adalah sembahyang. Amalan hati yang paling afdal adalah makrifat kenal Allah Taala. Antara amalan zahir dengan amalan batin, amalan hati lebih afdal daripada amalan anggota. Maka menjaga hati daripada maksiat ini wajib atas setiap orang muslim. Begitu juga menjaga anggota yang 7, jaga hati suku, jaga anggota suku pula. Fardu ain atas setiap orang muslim. Saya bersih dah hati tapi nampak saya gini, luar saya jahat tapi saya dari hati baik, menipu kau. Namun kalau dia hati baik ni saya luar dia akan jadi baik. Namun saya nampak yang tak tutup telekung ni, tak pakai telekung ni, tapi hati saya baik. Kalau betul dia baik, dia akan tutup telekung, dia akan tutup aurat dia. Tak ada istilah macam tu. Tu karuk, kata-kata yang betul-betul karuk lah betul. Faman muhaminal ma'asil qalbi syakku fillah. Daripada maksiat hati adalah rasa syok dengan Allah Ta'ala, rasa tidak percaya dengan Allah. Ni berat ni. Bukan kata dosa, bahkan mengkafirkan seseorang itu, menyebabkan jadi kafir. Tentang Allah Ta'ala tidak boleh syok tentang Allah Ta'ala. Wal amnu min makrillah, rasa aman daripada cubaan, daripada ujian Allah Ta'ala. Saya biasa. Dia dalam maksiat tapi dia rasa tak ada rasa bimbang, tidak rasa aman. Buat maksiat tidak takut apa-apa, tidak rasa bimbang Tuhan nak marah, tak ada rasa aman. Haram tu. Hati yang macam tu berdosa. Kunut min rahmatillah, putus asa daripada kasih sayang Allah Ta'ala. Kita buat dosa setara mana pun jangan rasa putus asa daripada Allah. Bunuh orang, kau berzina tiap-tiap malam, kau minum arak tiap-tiap saat pun jangan rasa putus asa daripada kasih sayang Allah. Rasa putus asa daripada kasih sayang Allah itu hati dosa, berdosa. Takabur ala ibadillah, rasa besar diri daripada hamba Allah Ta'ala. Kita rasa kita ada kelebihan, kita rasa gini, maka kita ni takabur. Dosa yang pertama adalah dosa takabur apabila syaitan tidak enggan untuk sujud kepada Nabi Adam. Kerana satu dosa saja yang ia buat, dia dihalau daripada syurga. Jangan sebab dosa ni kita Allah ibadat yang banyak-banyak Allah Ta'ala tak lihat kita. Wariyak, hati belakang ni. Riyak ni perbuatan hati, bukan dipakai. Awak pakai baju comel-comel ni awak riyak. Dah. Riyak ni perbuatan hati. Kadang-kadang orang pakai baju biasa tapi dia nak riyak kepada orang. Kadang-kadang dia pakai baju buruk tapi dia nak riyak. Dia kata dia paling warak, mau nak tunjuk saya warak. Riyak juga. Jadi bukan dipakai. Riyak ini perbuatan hati. Hati nak tunjuk kepada orang. Kalau hati nak tunjuk kepada Allah, tak apa. Tak apa kita, ya Allah itu saya pakai baju comel ni. Tengoklah ya Allah itu. Tak apa riak kata tu, riak kepada Allah tak apa. Riak mazmumah ni riak untuk tunjuk kepada makhluk kerana nak ada tujuan. Supaya manusia yang kata Allah baik, supaya tu. Jadi ibadat macam ni tak diterima Allah dan berdosa hati yang macam ni. Wal mujub bi taatillah, dan rasa hairan diri dengan taat Allah Ta'ala. Saya masya-Allah, saya istiqamah belajar, saya masya-Allah semaya tak pernah tinggal. Mujub, rasa hairan dengan diri. Sedangkan semua kebaikan yang dia buat adalah pemberian Allah. Jangan kita lupa darata. Allah Ta'ala tolong, tiba-tiba kita rasa kita hebat. Wal hasad wal hikid ala abidillah, rasa dengki dan rasa jahat atas hamba-hamba Allah Ta'ala. Dengki, kita tengok orang boleh nikmat, kita kata ya Allah itu
Orang kita tengok orang baru beli kereta, kita doa supaya accident kereta dia. Nampak orang ni dengki. Tetapi kalau orang itu tengok dia ada kereta tapi dia bercita-cita nak dapat kereta juga, tak apa tu. Kau penting jangan dia doa keburukan kepada orang. Itu panggil hasad. Hasad ni, orang ni dia rasa pembendaharaan Allah, kerajaan Allah tu milik dia. Tak layak dia beri kepada orang lain. Orang ni betul-betul nak lawan Allah. Makna hasad itu, apa maksud hasad? Karahiyatun ni'mah 'alal muslimi wastisqalihah. Benci nikmat Allah orang Islam dan rasa berat nak terima. Kita tengok anak orang berjaya dapat 10A, kita rasa berat. Oh tak boleh. Tak sedap. Orang lain suka, kita tak suka. Apa? Rasa berat nak terima nikmat tu kena kepada orang lain, tak kena pada kita. Hak tu sudah jadi hasad dengki. Waktu pun rasa hasad tu. Lebih-lebih lagi doa pula. Biarlah anak dia cerdik lepas ni kelik ambil keputusan SPM, accident mati. Tak ada apa ni. Dah sebab anak dia boleh pergi belakang. Juga. Boleh. Wa minha israr ala maksiyah, dan antara maksiat hati lagi mengekalkan maksiat Allah Taala. Wirid dia. Bubuh dalam diary dia. Maknanya dalam sehari mesti kita istiqamah 10 kali maksiat sehari. Oh masya-Allah. Biari 10 kali istiqamah maksiat sehari. Waktu israr ala maksiyah, mengekalkan atas maksiat itu tu dosa hati, dosa hati. Kalau dia buat tu dosa perbuatan, tapi hati tu suka nak mengekalkan reputasi dia tu dia. Orang dia punya rekod dia tu 10 kali maksiat sehari tu nak kekalkan lagu tu, tu dosa hati. Wal bukhul bima aujaballah, bakhil, tak si beri apa yang diwajibkan Allah. Zakat tak si. Rasa saya, kita beri dah zakat, tapi dari hati kita kata, kalau tak beri pun saya. Saya tak suka beri zakat, tapi kita beri. Hati tu dah buat maksiat. Rasa berat apa yang Allah Ta'ala fardu. Patut kalau kita buat dengan keadaan kita rengin. Sebab apa? Harta kita apabila cukup setahun, cukup haul dan syarat dia, maka harta kita jadi haram habis, jadi kotor. Sekalipun kita ambil daripada cara yang halal, tapi apabila cukup tahun, maka dosa jadi haram. Maka kita kena keluar ke dosa tu 1/40, maka harta tu kembali bersih semula. Wa su'uzzan billah wa bi khalqillah, dan jahat sangka dengan Allah dan dengan makhluk Allah Taala. Jahat sangka dengan Allah, kita kata saya dak mengaji-ngaji ni kan Tuhan mati saya dalam maksiat. Apa sangka jahat macam gitu Allah Taala. Saya dak mengaji-ngaji ke saya mati dalam maksiat. Saya dak semaya-semaya ke saya jadi buat maksiat pula. Apa macam tu pula. Suuzon dengan Allah. Sebab itulah apabila seorang itu nak mati, banyak ke sangka baik dengan Allah. Kata Allah Taala ampun dosa dia. Sebab tu apabila kita ziarah dengan mati, jangan kita cerita-cerita yang menakutkan. Kita pergi ziarah dengan mati, Allah ni Allah masa muda jahat sombong kata tu. Tengok lepas ni tu enak teh. Tu enak kocok bertemu malaikat. Maksiat apa juga. Jangan buat lagu tu takut dia jadi putus asa dengan Allah. Pada ke mana cara nak bercakap orang mati? Orang dekat nak mati kita kecek benda baik. Allah ni. Oh Tuhan, Allah Ta'ala saya kepada awak, masih keluar lagi. Minta maaf dengan dia. Dosa banyak mana Tuhan, maaf lagi. Tuhan baik, Tuhan lebih baik, lebih sayang kita, lebih daripada mu ayah kita. Mu ayah kita. Biar jadi kasut, ada harapan dengan Allah Ta'ala. Ni duk pergi ziarah orang mati. Mati sebelum pada mati. Kata tu terkejut dengan cerita dia. Allah seksanya, takut, nyambur. Dia bercakap mengenai benda-benda yang menakutkan itu molek ketika hidup. Ketika dekat dengan mati, supaya dia ada harapan dengan Allah, kecek benda-benda. Suuzon dengan makhluk Allah Ta'ala. Suuzon ni dua. Ketika buat jahat, kita suka jahat. Ketika buat baik, buat jahat. Itu paling jahat sekali. Orang yang buat jahat, kita pun suka dia jahat. Kita tengok boleh puasa, orang tu duduk makan nasi. Tak puasa, bahasa ni memang jahat apa dia. Tak, sepatutnya kita pergi jumpa dia, tanya apa awak makan nasi. Saya sakit, saya terpaksa makan nasi. Lah, saya ingat tak puasa saya saja. Dosa dah kita sengkau jahat dengan orang. Kedua, sengkau jahat kepada orang tengah buat ibadat. Orang duk mari belajar, orang mari semaya. Koyo awak, koyo nak belajar, koyo mengaji. Ya Allah, orang duk buat ibadat molek-molek sengkau jahat dah pula. Memang jahat tak ada. Wa tasghir lima azam Allah min ta'atin aw ma'siyah al-Quran aw muslimin aw jannati aw nar. Merasa kecil, merasa hina benda yang dibesarkan Allah Ta'ala daripada taat semaya. Kena hormat semaya. Orang semaya, jangan main, jangan ganggu orang duk semaya. Orang duk belajar, hormat orang belajar. Ulama kita hormat, majlis ilmu kita belajar, hormat. Masjid kita hormat, benda-benda mulia yang dibesarkan oleh Allah Ta'ala. Taat, maksiat. Maksiat ni jangan buat gini. Benda besar ni jangan main-main dengan maksiat, jangan rasa remeh dengan maksiat. Quran, tengok Quran, ya Allah, Quran jangan main-main lah, bukan kitab biasa. Muslim, orang Muslim, jangan hina dia, jangan orang Islam ni lebih mulia
kuku dia, ujung kuku dia lebih mulia daripada sejuta orang kafir yang baik lagi. Kita tiba-tiba kita kata kepada orang Islam, duk kata hina kepada orang Islam. Sekalipun lagu mana jahat dia pun tak boleh nak lawan ujung kuku dia dengan kafir. Kerana paling jahat maksiat adalah kafir dengan Allah. Syurga, jangan kena rasa besar syurga Allah Ta'ala. Sekalipun ada orang sufi misalnya, dia suka, dia nak kepada Allah, saya tak si syurga, betul. Tetapi kita kena hormat syurga Allah Ta'ala kerana dia merupakan hadiah daripada Allah. Sekalipun itu bukan tujuan kita sebenarnya. Tujuan kita adalah redha Allah. Tetapi kerana dia hadiah daripada Allah, kita kena rasa mulia dan besar dengan pemberian Allah Ta'ala. Nar, neraka, kita kena bimbang dengan neraka Allah Ta'ala. Wa kullu zalika minal ma'asi wal khaba'is wal muhlikat. Begitu juga semua maksiat dan benda-benda jahat dan benda-benda yang menghancurkan kita. Bahkan setengah daripada mayudkhilu fi kufur. Bahkan dosa-dosa saat ni, dosa-dosa tadi menyebabkan boleh jadi kufur juga. Seperti menghina syurga, menghina neraka, menghina Quran, menghina Allah Ta'ala, syirik dengan Allah Ta'ala. Benda-benda bukan kata haram saja, bahkan membawa kepada kufur. Wal-iyazubillah min zalik. Kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada benda itu. Min ta'atil qalbi, daripada taat hati pula. Hati ni pandai buat taat juga. Sebagaimana hati boleh buat maksiat, tangan boleh buat maksiat, hati juga boleh buat taat. Maka taat hati yang paling mulia al-imanu billah, beriman dengan Allah, percaya dengan Allah, sikap dengan Allah, rasa tenang dengan Allah kerana percaya. Kita apabila kita percaya kepada seseorang, sekalipun dia orang miskin. Contohnya kita percaya kepada ibu kita. Kita jumpa ibu kita sakit dah, lantar, atas katil, dia tak boleh buat apa-apa. Tapi kerana kepercayaan kita kepada ibu kita, kita kecek saja. Kita royak, oh ibu kita masalah rumah dengan isteri kita. Dia tak boleh buat apa-apa pun. Kita tahu dia tak boleh buat apa. Tapi kerana kita percaya kepada dia, kita kecek saja, kita rasa tenang dah. Dia tak boleh buat apa-apa. Macam mana Allah Ta'ala? Kalau kita beriman dengan Allah Ta'ala, kita akan rasa tenang. Sepenuh tenang. Wal yakin, rasa yakin kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala. Wal ikhlas. Ikhlas ni buat sesuatu kerana Allah, maka Tuhan akan balas apa yang kita buat. Kalau kerana dia akan balas Allah. Kalau buat pada Allah, Allah Ta'ala akan balas satu benda yang kita sendiri tidak terlintas di hati kita. Tapi banyaknya kita kecewa dalam ibadat kalau kita buat bukan kerana Allah, buat kerana manusia ataupun buat kerana manusia ni banyak mengecewakan kita. Sekalipun orang itu suka, sayang kepada kita, tetapi dia akan balas benda tidak suka. Kita taat kepada suami kita, kita nak suruh dapat balasan puji kepada dia. Kadang-kadang dia telalai, dia malah puji kita. Tapi kalau kita buat kerana Allah, Tuhan akan bayar 100%. Jangan bimbang. Terima kasih. Kalau tak terima kasih, penting kita buat kerana Allah, Allah Ta'ala akan bayar. Wa tawadhu, dan tawadhu. Tawadhu ni merasai tidak ada apa-apa kelebihan. Itu tawadhu. Bukan merendah diri. Merendah diri itu sebenarnya takabur. Merendah diri itu ainul takabur. Kenapa kita merendah diri? Kerana kita rasa kita ada kelebihan. Sebab itu kita merendah diri. Maka merendah diri sebenarnya itu merasa ada kelebihan. Yang sebenar tawadhu ini adalah tidak merasai apa-apa kelebihan pada kita. Kita tidak rasa bahawa kita ada kelebihan. Itu sebenarnya tawadhu. Bukan merendah diri. Merendah diri berarti kita rasa kita lebih dan perlu untuk merendahkan diri. Wan nasihatu lil muslim, beri nasihat kepada orang Islam. Wasakhah, pemurah, hati pemurah, beri kepada kebajikan, tidak terasa pun, tidak terasa ini pemurah. Ketika ada duit, ketika tak ada duit, kita tetap juga beri buat kebajikan. Ada orang ketika mudah buat kebajikan, ketika payah tak boleh buat kebajikan dah. Beri semacam. Ada orang nanti saya kaya baru saya nak sedekah, nanti saya miskin saya tak boleh sedekah dah. Pemurah ini ketika miskin pemurah dah, ketika kaya. Jangan kita tunggu ketika kaya baru pemurah. Kita ada RM1, kita tak seribu kat orang. Kalau kita ada RM1, lagi-lagi kita sayang. RM1 kita sayang dah nak beri kat orang. Ada RM1 lagi-lagi kita tak seribu kepada orang. Husnuzan, sangka baik dengan Allah Ta'ala. Sentiasa bersangka baik dengan Allah. Allah Ta'ala akan ampun dosa saya, ibu saya, mak saya. Allah Ta'ala ampun keluarga saya. Allah Ta'ala rahmati saya masuk. Sangka baik. Sangka baik semacam dengan Allah. Ta'zimu sya'illah, membesarkan syiar Allah Ta'ala. Majlis ilmu, purdah, telekung, semua syiar-syiar Allah Ta'ala. Agama, kitab-kitab agama, masjid kita kena rasa hebat, rasa bangga. Tengok masjid, Masya Allah, masjid sunat aku tu. Tengok Kaabah. Bahkan kalau kita tengok muka ibu bapa kita pun dengan perasaan Masya Allah, ibu gugur dosa kita. Tengok Quran, Masya Allah, Quran. Tengok masjid, tengok Kaabah, Masya Allah, dengan perasaan membesarkan dia, maka gugur dosa kita. Wa syukru ala ni'amillah, bersyukur dengan segala nikmat Allah Ta'ala. Kal Islam, seperti Islam.
Kadang-kadang Islam ada kita 50 tahun dah kita pergi Islam tidak ada kita tak rasa benda tu nikmat. Lagu mana kalau Tuhan takdirkan kita ni anak kepada Yahudi? Duk Palestin. Lagu mana kita nak kata? Kita hanya tunggu masa untuk dibakar api oleh Allah Taala. Tiba-tiba tu kita tak bayar Allah Tuhan beri Islam kepada kita. Allah tenangnya kita boleh masuk syurga Allah. Taat wasairul ni'am. Segala taat dan semua nikmat-nikmat itu kena bersyukur. Kita boleh semaya, kita boleh hadir majlis ilmu, kita boleh khatam kita hari ni masya-Allah. Tak lama orang boleh khatam kita. Ada orang sampai mati tak jumpa kita, tak tahu kita. Jumpa surat khabar yang itu. Nama kitab pun tak erti apa dia, kitab pun tak tahu. Nama surat khabar majalah tu yang jumpa daripada muda ke tua. Mati pun baca surat khabar, tak baca Quran juga. Nama nampak minat sangat baca surat khabar. Quran tak si baca, mati baca hari Ahmad Teru kata dia. Wasabru alal bala, dan sabar atas bala. Lah kita nak kata lagu mana bala, kita tak boleh nak buat mana. Adakah dengan kita tidak bersabar bala itu akan dirangkap? Tak juga. Maka kalau kita tidak bersabar, dahlah bala itu berlaku, dosa pula atas hati kita. Lebih baiklah kita bertenang, sikit kita ni hamba Allah, kita tak boleh nak buat apa-apa di kerajaan Allah. Senyap beradab dengan Allah. Sabar agak sikit. Kita ni siapa dia untuk mengkritik Allah? Rasa tak puas hati di kerajaan Allah. Mujur Allah Ta'ala itu supaya kita duduk di bawah dia. Kalau saya keping, kita mati boleh. Bapak ni tak sabar lah. Kita nak buat macam mana? Kita tak boleh nak buat apa-apa. Bersabar, dapat pahala. Dan Tuhan akan ganti kita sabar sehari, 2 hari. Beri Allah sabar. Tuhan akan ganti dengan syurga Allah Ta'ala yang besar. Mislul mu'amrah, seperti sakit-sakit, mihan, ujian. Bapak kerja pun tak boleh kerja, dia ni apa semua, duit tak ada, susah apa semua. Itu ujian Allah Ta'ala. Kalau kita tak sabar, tak berubah pun kehidupan kita. Ingat benda lagu ni. Dengan kita tidak sabar, tak memberi apa-apa hasil. Bahkan menambah dosa pula. Mautul ahibah, kematian orang yang kita sayang. Lah kita nak kata mana? Itu pinjaman Allah Ta'ala. Adakah orang beri pinjam kita, pinjam kereta kepada kita, tiba-tiba tu itu nak mari ambil, kita marah dia. Apa ambil kereta saya? Saya beri pinjam kat awak sebentar. Dulu saya pinjam ayah awak, pinjam mu awak, pinjam anak awak, pinjam pada awak, bukan milik awak. Pun saya tak boleh milik pun, sebab tu saya nak ambil semula. Maka kita nak marah pula, pening juga orang lagu ni. Bagi orang dia pula nak sedih pula. Wa faqdil mal, kehilangan harta. Kena sabarlah. Maka bersabar ini dapat pahala. Wa tasallutin nas, dan manusia menguasai diri kita. Nak kau ni kena tekan lah, tekanan hidup lah kau dia, barang mahal, barang murah, barang gini kau boleh Allah hidup tekanannya. Tak sabar. Sabar ni boleh pahala. Kalau tak sabar tak berubah. Barang tetap lagu tu. Kau boleh. Kita tak sabar gula jadi turun ke harga Syria. Ada 2,5. Yang tak sabar jadi Syria dah gula. Ada 2,5 betul. Wasabru ala ta'ah, dan sabar dah lewat ta'ah. Sabar atas bala besar. Paling besar sekali sabar ketika ketika hadapi bala. Kedua, rendah sikit sabar ketika sabar daripada nak melakukan maksiat. Patut payah sikit. Paling mudah sekali sabar ketika buat taat. Mari ngaji daripada pagi pak petang boleh bersabar, boleh nama tak ramai boleh nama boleh kita boleh khatam kita alhamdulillah. Sabar buat taat. Semua benda perlu kepada sabar. Wasabru anil ma'asi, dan bersabar daripada nak melakukan maksiat. Tu semua tu dapat pahala hati belaka Semua tu perbuatan hati saja. Wasiqah birizq min Allah, percaya akan rezeki itu daripada Allah. Jangan kita percaya siji yang beri makan kepada kita. Dengan sebab kerja beri makan kepada kita, dak rezeki Allah Taala dah buat dah. Kita hanya berusaha. Kita berusaha tu hukum dia sunat, kita cari pekerjaan, cari apa hukum dia sunat. Tapi ingat yang memberi makan kepada kita Allah Taala. Ada orang boleh bercakap kata kalau saya tak ada siji mati saya jangan kecil betul jadi kufur. Sekarang ini yang menguasai dunia adalah Yahudi. Siapa dia menguasai dunia? Allah. Kau Yahudi. Kena tengok betul-betul. Yang menguasai dunia adalah Allah. Ni Yahudi hingga lupa syirik kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita takut dengan Yahudi, kerana kita rasa dia yang menguasai dunia, lupa Allah. Tapi kalau kita sikap dengan Allah, percaya dengan Allah, Allah yang mengawal dunia, akhirat dan semuanya, kita akan rasa tenang. Sekalipun Yahudi bersebar kau dia rasa dia kuat, tetapi tidak ada nilai pun di sisi Allah. Kekuatan dia. Bodoh dunia, membenci dunia. Apa maksud membenci dunia? Kita balik ambil kereta kita, ambil parai katok kereta kita. Dak waktu menjahanamkan dunia kita, hukum dia membazir berdosa pula masuk rumah. Apa maksud membenci dunia? Dunia tidak lekat di hati kita. Kita memiliki semua harta, tetapi dunia tidak ada di hati kita. Hanya berada di tangan kita. Ada orang tanya Sayyidina Ali, apa maksud qamuk, apa maksud waraq?
Tomok itu adalah orang yang dunia berada di hati dia, sekalipun dia lah orang yang paling tidak ada harta. Sesok miskin tapi dalam hati cita-cita kalau saya gini, kalau saya jadi datuk bida, dia jadi kaya gitu. Dok kaya ke dunia. Bagi orang miskin ya, maka orang ini paling tomok. Tetapi kalau orang ini memiliki seluruh dunia, tetapi hati dia tidak terlekat kepada dunia, maka orang itu yang warak sebenarnya. Maka warak dan tomok itu berasal hati, bukan zahir. Ni jangan kita tengok masuk rumah orang ni. Allah besarnya rumah, Masya Allah, dunia ni Tuhan nanya. Masuk rumah orang kaya. Orang kaya tu kata tak apalah, saya ikut ustazah lah rumah ni. Oh tak apa susah-susah. Oh ke dia tak apa pula. Kalau orang lain dunia selalu ni. Kalau ke dia tak apa. Oh pelik. Orang beli kereta baru. Oh dunia ustaz kuat dunia. Tak apalah saya beli kereta ni kau. Oh susah-susah. Boleh saya. Oh tak dunia pula ke dia. Itu bukan kecek lagu tu hasad sebenarnya. Dengki. Kita ingat rupa agama ni. Oh dunia. Apa kita sebenarnya hasad dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada orang. Wa adawatun nafsi wa syaitan, sentiasa bermusuh dengan nafsu dan syaitan. Balas macam. Kerana nafsu dengan syaitan ni ajak kepada tempat lain, Allah Ta'ala ajak kepada tempat lain. Tak ajak sama dengan mahabbatullah wa rasuli wa sahabah wa tu'alil bait wa tabi'in wa salihin. Saya kepada Allah, saya kepada Allah, saya kepada Nabi, saya kepada sahabat, saya kepada ahli bait Nabi, saya kepada tabi'in, saya kepada orang soleh, saya kepada orang baik, ulama-ulama. Saya nak suka duduk dengan orang baik, tak suka duduk dengan orang tak baik. Itu dipanggil saya. Nabi kata almarhum ma'aman ahad, seorang itu akan dibangkit dengan siapa yang dia saya. Kita jangan harap kita hadir majlis ilmu tapi kita saya kepada musuh Allah, maka kita akan dibangkit di sebelah arti. Kita minat arti contohnya. Okey, kita ni bagus dah kehidupan kita, tapi kerana saya kita kepada arti, kita bangkit semua kepok lah keliling kita. Nak duduk sebelah kepok lagu tu. Kita dalam serabut dah duduk sebelah kepok dulu. Tapi kita sekalipun kita orang tak juru, orang tak baik lah, tetapi ada hati saya kepada orang-orang soleh, maka kita akan dibangkit dengan orang soleh. Biar ada hati saya kepada orang-orang lagu ni. Wa ridha anillah, redha dengan Allah, suka dengan Allah. Nama rasa suka hati dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kamu takbir dunia ni saya suka, ya Allah, ya Tuhanku. Saya tak boleh nak buat apa, kamu yang hidup. Saya suka pentadbiranmu, ya Allah. Wa tawakkal ala Allah, menserahkan semua urusan kita kepada Allah. Ya Allah, aku tak boleh buat apa-apa pun. Saya nak makan, nak minum pun tak boleh nak buat apa-apa kecuali saya serah semua urusan kepada Allah. Wa ghairu zalika minal wajibatil qalbiyyah munjiyah, dan begitu juga benda-benda yang wajib bangsa hati yang bahasa yang menyelamatkan kita. Banyak lagi ibadat-ibadat hati. Wa amal ma'asi jawarih. Adapun maksiat-maksiat anggota. Saatnya kecek bab maksiat hati dengan taat hati dah. Okey, sekarang masuk kepada anggota luar pula. Sebab tu kita ni betul-betul fardu ain. Pengarang dia kata, kalau amal saja kita ni daripada awal kita ngaji pagi tadi sampai akhir, Tuai pengarang ni, Abi Ahmad bin Zain ni, dia kata mudah-mudahan orang yang beramal itu akan jadi ahli ilmu zahir dan batin. Betul-betul orang ahli ilmu yang dapat cahaya betul. Adapun maksiat anggota, dia kata maksiat batin ni maksiat perut pula. Perut ada orang maksiat, ada. Mislu akul riba, makan riba. Makan riba ni makan pitih, bukan makan pitih, makan hasil daripada riba. Riba ni macam-macam lah. Antara ribanya contohnya kita pinjam kepada orang sekatu. Sayang kita lah. Tapi sebelum dia kata bayar berapa? Bayar 100 juga, cuma ni lah. Esok anak saya nak pergi sekolah, awak boleh tolong hantar pada. Tengok. Dia suruh bayar 100 juga tapi dia beri arah sikit. Minta manfaat sikit. Kata anak saya nak pergi sekolah, esok boleh dah tolong hantar. Kawan tu hantar anak dia kerana dia terhutang budi ni. Waktu riba. Kadang-kadang kita tak terasa dia, kita minta tolong. Tak bayar 100 juga, tapi kadang-kadang kita minta tolong dia. Okey, maka pun dia riba. Di samping bayar 100, kita suruh pula dia waktu riba ni. Ramai orang buat macam ni kan. Kadang-kadang tidak ada. Dia sebab ribanya ada banyak cara-cara riba. Kadang-kadang kita tak terasa. Kita nampak putih 10 bayar 20 tu riba. Syurbu kulli muskil, makan benda yang memabukkan. Makan arak, makan pek kuda, pek gajah, pek beruk, pek serati, pek berapa, hak tu benda memabukkan berlaku, hak tu haram hukum dia makan. Wa akli malul yatim, makan harta anak yatim. Contohnya kita ada anak yatim, kau kamu dia, kita apa kita kamu dia, makan harta dia. Ataupun kita amanah orang jaga, pusat kebajikan kau kamu dia, kita makan secara tak molek. Cara tak betul lah, mau hukum dia haram. Tu dosa perut.
Wa kulli ma harrama alaihi minal maqulat masyrubat, dan benda-benda yang haram daripada makanan dan minuman. Qad la'anallahu wa rasuluhu akila riba wa kullu man aana ala akli la'ana syaribal khamri wa kullu man aana ala syurbiha hatta ba'i'aha. Maka Allah Ta'ala melaknat. Apa maksud laknat? Allah Ta'ala jauhkan daripada saya Allah Ta'ala dan Rasul pun buat begitu juga kepada orang yang memakai harta riba dan setiap orang yang menolong dalam buat riba, buat perjanjian, hok sign, hok gapo, hok recommend, hok gapo, dia semua tu dosa belaka. Dan orang yang minum arak dan orang yang menolong dalam perbuatan minum arak, orang jual arak, orang jual ni juga ni, semua ada 10 golongan manusia haram belaka, dosa belaka dengan sebab berkait dengan riba. Kok jual tak juga apa gini, masalah belaka. Ma'asil lisan, dosa lidah pula. Lidah ni ada buat maksiat juga. Kasiratun aiton, banyak sangat. Seperti ghibah. Ghibah ni mengumpat menyebut keburukan orang. Jarang manusia menyebut kebaikan orang. Kerana apa? Kerana dia hanya menyebut kebaikan dia, orang lain semua buruk belaka. Wahia, apa maksud ghibah? Zikru akhaka muslim bima yakrah wa in kunta shadiqan. Menyebut peristiwa cerita orang Islam yang ia tidak suka sekalipun kamu berkata jujur. Waktu ia panggil mengumpat. Saya cakap betul. Dia betul-betul buat. Dia sungguh dia ada affair lah, ada skandal dengan perempuan itu. Betul-betul dia buat. Saya tak tipu pun. Waktu dia tu panggil ghibah, mengumpat. Kalau dia tak buat, kita kata waktu dia panggil tahmah, dusta, tuduh kepada orang. Tapi kalau kita cakap benar, waktu dia panggil ghibah. Ghibah. Wan namimah, dan mengadu domba. Jumpa orang ni kata gini, jumpa orang ni pagi sekali berbalik dua orang. Wal kazib, dusta, kecek nipu, jangan aja bercakap dusta. Syatam wasab, sumpah laknat, cakap biskut tawa, sekut gajah, bewak segati, habisnya sebut kalau nak sokong ni. Bahasa sebut tawa, kereta api, kereta kata tobai, habisnya sebut ini sokong ni. Semua binatang yang hafal masa sekolah dulu dia sebut belakang. Wal la'ni wa ghairiha, sumpah melaknat. Gini laknat. Tu mulut itu buat maksiat. Ma'asil ain, maksiat mata pula. Mislu nazar ila nisa ajnabiyah, melihat kepada perempuan ajnabi yang halal nikah tanpa sebab saya saja nak tengok. Lainlah kalau ada urusan jual beli ni. Ambil bodoh sekali. Lepas nak jual ke mana? Orang tu di situ. Dah tutup mata. Bukan maksud lagu tu. Kalau ada urusan seperti bab muamalah, jual beli, menjadi saksi, gapo dia, gapo-gapo ada perlu, okey tak apa tengok. Kerana apa? Kerana muamalah dibenarkan. Ni saja-saja tengok, tak boleh. Tanpa sebab tak boleh. Sebab mula-mula tengok, pas muka lain pula jadi. Nazar aurat, melihat aurat, sama ada aurat lelaki ataupun aurat perempuan, tak boleh belakang. Wan nazar istihqa ila muslim, melihat dengan pandangan hina kepada orang Islam. Tengok keling, orang susah tengok gitu. Bapa kita orang kaya, saya ada masjid, dia ada kereta buruk, kereta dia buruk, kita pun tengok gitu. Allah, maksiat mata kita. Hati pula menghina orang, hati pula maksiat, mata lagi. Wan nazar ila baiti ghairi bi ghairi izni, dan mengintai-ngintai di rumah orang lain dengan tidak izin. Assalamualaikum, pada masuk tu. Tak ada muka lagi kahwin tu kembali gantung apa semua, rambut macam atrome tak ada siap. Assalamualaikum, solat dah pada tu. Jangan malah tutup. Nabi kali dia tutup pintu, dia akan duduk bukan sebelah pintu, sebelah lekok ni. Orang buka pintu, baru jenguk dia. Orang nak buka aurat dia. Ni assalamualaikum masuk dah separuh. Nyedok kalau tinggi ni, assalamualaikum, hitam kita tengok. Buang nak boleh lagu tu. Ma'asil uzun, maksiat telinga pula. Istima' ilal ghibah, mendengar kepada mengumpat. Kalau kita duduk, kita tak boleh dengar. Duduk kecet sebelah kita pula, pening kita. Itu tak dosa. Tapi ngumpat ni, kita pergi dengar. Sedap juga ngumpat. Itu istima' memang. Dicari dengar-dengar kepada mengumpat. Kalau terdengar, tak jadi dosa. Wa min ghairi zalika, dan benda-benda yang haram lagi lah kalau kita dengar. Ma'asiyat, dosa tangan pula. Tangan boleh buat maksiat. Kata fi fil kaili wal wazan, menguraikan timbangan dan kilo-kilo. Nampak jual, tipu, letak batu, piramli. Letak kan ingin tu. Nampak piramli punya pukul dah. Nampak ingin pula, tak boleh. Mengingatkan timbangan, patut sekilo, kita timbang sekilo. Wal khianah, dan khianat, tipu guna tangan. Buat gini kau, bagi orang tak betul, bagi tak comel, kita letak gini, terik lah, terik. Terik. Wasarikah, mencuri pakai tangan. Curi pakai tangan. Kalau curi pakai kaki, dosa kaki pula. Curi pakai tangan, ikutlah curi ambil kapal dia. Sa'iril muamalatil muharramah, dan semua perbuatan-perbuatan haram seperti membunuh, memukul dengan tidak sebenarnya.
Kita kocoh orang, kita tumbuk, kita tipah kepala orang pun Tuhan tanya belakang. Tuhan kita cubit orang, apa sebab apa? Tuhan tanya belakang semua. Kita bunuh. Wal ma'asir rijil, dosa kaki pula. Masyu fi si ayatil an. Fi si ayatin. Bi muslim au qatlihi. Berjalan untuk merosokkan, untuk menzalimi orang Islam ataupun nak bunuh orang Islam. Nak nanya kepada orang Islam. Apa waktu malam-malam nak pergi nak kepada orang Islam, nak malu dia, nak cari aib dia ke. Au ma yadurruhu bi ghairi haq, ataupun benda-benda yang mudarat ke orang Islam dengan tidak sebenar. Itulah cari aib dia ke, berjalan nak cari nak buat apa dia, maka pun dia harai kaki. Wa ghairu zalika min kulli ma haruma masyu ilaihi, dan benda-benda yang haram kita berjalan kepadanya tu dosa kaki. Ma'asil farad, maksiat farah pula, kazina wal liwa, seperti berzina. Zina ni setubuh dengan orang yang bukan isteri, panggil zina. Semua zina. Wal liwa pula jalan kat belakang, orang pintu molek-molek dah, siap orang bawa apa semua, siap orang kira, kat depan yang bahaya kat belakang pula, pelik sungguh kata. Pintu dapur setara mana sangat tunggih ada Pak Ayuh, jadi tak ada nak menyapu Pak Ayuh. Jadi lewat ni hukum haram sekalipun dengan isteri. Cuma lewat dengan isteri itu tidak kena hukum hudud, kena hukum ta'zir. Perbuatan ini berdosa haram. Istimna' biadi, mengelurkan mani dengan tangan, dengan kaki, dengan patah pahit, kau ikutlah. Semua itu kalau guna hukum dia berdosa maksiat. Yang tak guna tangan, guna kaki. Guna kaki, kau guna nyepak, kau guna besi, kau guna apa dia, hukum dia haram berlaku. Wa ghairiha minal ma'asi farji, dan maksiat daripada maksiat faraj. Ikutlah. Wal maksiat bi kullil badan, dan maksiat dengan seluruh tubuh. Maksiat guna seluruh tubuh. Iaitu apa dia? Uqul walidain, derhaka kepada ibu bapa. Allah. Dosa habis. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Kita tak dengar kata orang tua kita, lawan kata dia, habis maksiat. Seluruh kata. Firar minaz zahab wa huwa minal kaba'ir. Lari daripada medan perang. Masuk janji dulu, insya-Allah kita pergi belakang jihad. Contohnya Allah Taala takdirnya kita masuk pergi jihad. Okey, insya-Allah. Allahu akbar. Saudara bunyi. Kalau lagi pergi belakang, nak pergi janji saat ni bukan main, insya-Allah. Apa start motor lagi ke lain. Haram punya dosa besar. Kita agak dia saat ni kata nak pergi, saudara. Kote-kote tak email kata. Tak bila lagi nombor 1. Tak bila lagi orang nyanyi. Orang lagu ni janji lah ke mana? Khianat ketika terparuh. Ketika terpaksa khianat, dosa besar. Minal kaba'ir, daripada dosa besar. Wa ghairi ma zukira minal muharramat mislu qati'atur rahim wa zulmin nas. Begitu juga daripada dosa-dosa benda-benda yang haram lain seperti memutuskan silaturahim, dosa seluruh tubuh juga. Tak pergi ziarah, tak pergi apa, dosa seluruh tubuh dosa kita kerana memutuskan silaturahim dengan dia. Wa zulmin nas, dan menzalimi manusia. Ikutlah kita menzalimi manusia, guna seluruh tubuh kita dosa. Wallahul muwaffiq wal mu'in lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allah Ta'ala lah yang memberi taufik, memberi kekuatan untuk melakukan ibadat. Mu'in, menolong lima yuhibbu wa yarda, kepada perkara-perkara yang Allah Ta'ala suka dan Allah Ta'ala redha. Salam sejahtera, kasih sayang Allah kepada penghulu kami Nabi Muhammad, ahli keluarga dia, sahabat-sahabat, dan salam sejahtera. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, habibah. Semasalah nak beramal, satu masalah lain. Sekurang-kurangnya kita dah lepas satu martabat dah belajar. Nak faham martabat lain pun, nak amal martabat lain pun, nak ikhlas martabat lain pun. Arti jadi banyak lagi perjalanan dalam amal kita. Kau penting sekurang-kurangnya alhamdulillah satu takut kita dah lepas hari ini. Jadi apabila khatam kita ni, kita baca Fatihah sekali, Qul Huwallah 11 kali, ayat kursi sekali, selawat 3 kali kita hadiahkan secara khas kepada Ruh Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad Al-Habashi, pengarah dia, dan kepada semua silsilah guru kita, secara khususnya kepada dia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad. Allahumma salli ala sayyidina Allahumma barik wa sallim.
Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Jadi anak ijazah lah kitab ni sebagaimana anak terima daripada buku anak yang banyaklah silsilahnya. Salah satunya adalah kita buat. Ada tu. Sanak kitabnya anak terima daripada buku anak Mufti Tahrim, Ketua Majlis Iftat, Majlis Fatwa di Tahrim, abang kepada Sidi Habib Omar, nama Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia terima daripada datuk dia, Habib Salim bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Salim pula terima daripada guru dia, Mufti Hadramaut Habib Abdul Rahman, sahibul Buyah Mustasyidin dan seterusnya, sehingga bersambung kepada Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi. Nah, yang ijazah lah bagaimana nak terima daripada dia lah. Okey, ada soalan ke? Kita buka soalan. Gana tu. Ada riwayat kata 100,000, ada riwayat kata 1 juta. Tu hai bayar balasan dia. Okey, contohnya kita keluar ke, kita beli botol air lah. RM1 contohnya, RM1 di muka. Okey, tu hai bayar, tu hai akan bayar balas kita kebajikan yang kita buat tadi. Contohnya kita beli botol air, beli air ni nak pergi kepada sayang kita di Malaysia. RM1 harga dia. Maka tu hai bayar pahala dia seolah kita beli barang 1 juta, harga 1 juta. Inilah ayat dia 1 juta. Ada riwayat kata 100,000. Semua ibadatlah semaya, puasa, sedekah, kau apa dia boleh lakukan. Betul. 500. Ada riwayat mana? Ada riwayat kata lagu tu. Ada riwayat kata 1 juta. Ada riwayat kata 1 juta deh. Ada riwayat kata 100,000. Dia kata ada sahabat dia ni, kata dia ajak pergi semaya, tapi dia kata jasad hamba tak semaya, tapi ruh hamba semaya. Oh, ni masalah berlaku, Nabi Muhammad tak ajar berlaku. Kalau betul lah, kata-kata ni betul, nescaya Nabi Muhammad yang paling layak berkata lagu ni. Ingat, kita kena semaya zahir dan batin, syariat kena semaya, kena tunduk, kena bangun semaya. Itu cara yang diterima Allah. Kalau semaya cara ni Allah Ta'ala tak terima Nabi Muhammad, itu cara yang paling Allah Ta'ala terima cara. Adakah wujud solat sembahyang solat daim? Solat daim sentiasa solat itu? Ada, tetapi bukan macam ni. Solat daim ni orang sembahyang semacam hati sentiasa seperti solat. Dalam sembahyang ada zikir sembahyang, dalam sembahyang jaga mata, dalam sembahyang tidak bercakap banyak, maka di luar sembahyang pun macam tu. Maka sembahyang dengan tak sembahyang seperti sembahyang dia, solat daim. Tapi tak sembahyang pakai seluar pendek, tak puasa, tak apa dia, solat daim menipu Allah. Apakah benar jika tidak mampu solat berdiri boleh duduk, namun diutamakan duduk atas lantai dulu. Jika tak mampu baru pakai kursi boleh. Okey, masalah sembahyang duduk ni boleh kita nak duduk atas keselesaan kita. Sama ada kita nak duduk atas lantai direct, nak duduk atas kursi, nak atas pipah, nak atas staging, nak atas pipah. Itu kita lah terpulang kepada kita dan tidak wajib kita off dalam sembahyang. Contohnya kita nak sembahyang lagu ni selesa, duduk atas kursi, kita tak, saya kena duduk bawah sebab orang kata kena duduk. Kita tak selesa, sakit pinggir, kena duduk biar kat sikit lutut sakit. Jangan ikut orang. Kita sakit. Kalau ustaz tu sakit, ustaz tak sembahyang. Saya sakit, saya sembahyang menurut saya. Saya sembahyang dengan Allah. Saya sembahyang nak selesa. Tidak wajib kita tahan sakit kita dalam sembahyang. Lagu mana cara? Nak gerak banyak pun terpulang kepada kita. Tu cara sembahyang. Kita dengan Allah. Sembahyang banyak-banyak ada pula. Apa hukum tapak nak murid ketika belajar? Ingat, memukul kawasan wajah ni hukum dia haram. Sebab tu main boxing ni haram, kerana dia pukul muka. Tapi main gusti harus hukumnya. Dan Rasulullah pun main gusti. Gusti ni tarik ni. Tunjuk kita kuat dah, kita boleh. Itu harus hukumnya. Kawasan muka jangan. Haram kan? Kerana ni tempat paling mulia sekali. Tempat paling mulia sekali muka. Jangan tapak, jangan gapo. Nak marah pukul tempat lain. Haram kalau dia menampak apa dia. Kalau guru betul dia tidak akan tampar nak murid dia. Dia akan rotai tak apa. Bagaimana tanda kita sudah mengenal Allah? Kita kenal Allah kita akan tahu. Macam mana kita kenal suami kita? Nak ayat lagu mana tahu? Saya 10 tahun tak kenal lagi. Saya 11 tahun tak kenal lagi. Ada orang setahun tak kenal dah.
Maka berkenalan itu semakin hari tidak akan berkesudahan. Mengenal Allah yang tidak ada kesudahan, kita tidak akan habis pengenalan kita. Nabi Muhammad sentiasa kenal, bertambah martabat dia sehingga tidak ada kesudahan. Begitulah juga pengenalan kita dengan Allah, tak ada istilah kata kenal Allah. Maka hari ini, bertambah pula, bertambah kenal. Maka kenal itu tidak ada kesudahan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenal diri maka kenallah Tuhan dia. Keluar angin daripada yang tidak boleh dikawal ketika wajib berhenti solat atau tu. Orang tino keluar angin ke seluruh depan pula. Namun jatuh jari keluar ke seluruh depan memang pelik. Namun memang boleh buat pelik sungguh orang ni. Boleh masuk museum kau ni. Kalau orang tino ni kadang-kadang dia tolak yang pergi ke depan. Namun apa batas maya? Batas maya. Keluar sesuatu daripada jalan rogo depan. Sama ada angin kita sebut dah macam-macam je. Asal saja keluar tak boleh. Saya nak tanya kalau seorang meminjam web. Okey, dia pinjam 200,000 contohnya. Lepas tu bayar 202,000. Okey, tanya berapa bayar 202,000? Dia kata duit ni nilai jadi susu. Apabila duit ini kalau stok 200,000 saya boleh beli rumah sekoti. Tapi kalau awak dah bayar 1,000 dalam masa 20 tahun, 1,000 sebulan tak beri makna apa-apa. Rumah saya tak boleh beli, duit pakai habis lagu tu panggil kuasa duit tu hilang. Maka awak kena bayar kuasa tu hilang. Okey, awak kena bayar berapa? Okey, sebab tu lah. Loan ni kalau bayar lebih tu dia ada sebab dia. Besok kita bayar 200,000 direct dengan kita bayar 1,000 setahun. 1,000 sebulan. Jauh dia panggil kuasa. Ansur-ansur lah kuasa nilai duit tu lah jatuh. Tak kira lagi. Kau bagi tanda sia bawa pay aku aja. Tapi jangan melampau sangat. Ambil itu bukan atas dasar riba, tapi perkhidmatan dan nilai susuk yang kena. Sebab dalam Al-Quran kata jangan kamu menzalimi orang dan jangan dizalimi orang. Kalau lagu tu orang beri hutang nyanyi dia. Dulu saya 1,000 ni, saya boleh beli 3 bahagian. Sekarang awak bayar 3 tahun akan datang, saya hanya boleh beli sebahagian. Menyanyi saya. Awak fikir saya. Jadi Al-Quran ajar orang berhutang jangan buat zalim, orang yang berhutang pun jangan buat zalim kata. Berarti okey, sebab itulah berhutang ni kena nilai dengan nilai emas. Ingat. Hak ni ramai orang jual. Kita berhutang mesti nilai dengan nilai emas. Contohnya 200,000. Sekarang nilai emas berapa 200,000? Okey, nilai emas 200,000 sama dengan 20 kilo emas. Contohnya lah. Okey, ingat kita berhutang 20 kilo emas. Bukan 200,000. Sebab emas ni waktu nilai kena. Duit ni boleh naik turun. Okey, ingat 20 kilo. Okey, kita bayar 5 tahun akan datang 20 kilo emas ni sama dengan 300,000. Okey, kena bayar 300,000. Dulu saya hutang 200,000, awak bayar 200,000. Tak. Awak hutang sebenarnya ni nilai dia buat masa sekarang emas itu. Kalau kita bayar dengan duit juga, hak ni 200,000. 5 tahun akan datang 100,000 juga nyanyi kawan ni. Sebab tu tutup guru tua dulu dia hutang, dia akan dijumpa ke damat tanya berapa nilai. Misalnya dia hutang 1,000, berapa 1,000 boleh beli emas ni? Kita boleh kata kita beli 5 gram. Kau ikutlah ni. Okey, ingat 5 gram saya hutang emas 5 gram. Tak ada. Kertas tu duduk atas meja tu kan. Yang mulu lah. Saya selain daripada ni jadi harta yang wajib keluarkan zakat seperti Ustaz Syarah itu wajib keluarkan zakat seperti gaji sabah gaji. Okey, masalah hang sebut saat ni masalah zakat ni hanya jadi harta saja. Selain daripada harta itu tidak wajib zakat. Zakat pendapatan tak ada dalam mazhab kita. Dalam mazhab kita. Mazhab Maliki ada. Dan ni zakat pendapatan. Ada. Kerana dia mazhab Maliki. Mazhab kita tidak ada zakat pendapatan kerana zakat harta syarat kena lalu setahun. Ni zakat pendapatan gaji hari ni besok habis bini kita berhabis bini kita.
Patuh gigi pelesu gitu. Makan Maggi. Iya putih mata. Tak siapa setahun? Tak siapa setahun. 2 hari pun tak siapa gaji itu. Okey, masalah yang kata jemaah haji dah ni tak si bermalam di Mina dengan sebab payuh kau apa dia ataupun terlepas kau apa dia. Ikutlah ada sebab-sebab apa, maka hukum dia boleh kata. Okey, kerana ada sebab hukum dia kena bayar dam saja tak dosa. Tidak berdosa perbuatan itu. Dia bukan rukun haji, dia hanya wajib haji sahaja. Kadang-kadang orang tua payuh lah gapo tandah tak jumpa carilah pening semaya kau ni pula kaca nama. Tak ada. Tetapi kena bayar dam. Perbuatan itu kerana uzur tak apa. Adakah seorang wanita harus untuk bertarekat jika dia mempunyainya? Bertarekat. Ustaz, adakah seorang wanita harus bertarekat? Bertarekat ini apa maksud tarekat? Tarekat ini metode cara nak beramal dengan ilmu kita supaya sampai dan ikhlas kepada Allah. Macam-macam jenis tarekat. Zaman Rasulullah, bila Rasulullah wafat, Rasulullah tinggal beribu tarekat. Tarekat sahabat, tarekat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar cara nak amalan dia nak sapa Tuhan lagu ni. Salman Al-Farisi, Sayyidina Ali, gapo dia macam-macam. Maka turun kepada ulama belakang ini, dia kumpul. Turun, maka dipecah-pecah, diberi nama nisbah kepada orang yang kumpul. Cara-cara tu. Maka jadi tarekat Syazili, Ahmadi, apa semua, itu berdasar. Jadi pengalaman orang yang sampai kepada Allah. Kita nak pergi sendiri pun boleh, cuma lambat lah. Seperti ulama kata bertarekat ni wajib tak wajib, macam kita nak pergi satu pulau. Pulau tu semua tuju orang akan menuju kepada pulau tu. Tiba-tiba ada orang pernah pergi dah ke pulau tu dan dia balik semula, dia bawa speedboat nak pergi ke pulau tu. Tiba-tiba dia tanya, mari ya naik speedboat saya. Saya boleh hantar, saya pernah pergi dah. Saya nak guna sendiri, boleh. Sampai lemah, tak tahu. Tengok jalan tu, awak kena ada jalan tu. Depan tu ada air pusing, ada air musa, ada gayuh. Air gayuh pula. Mana ada gayuh dalam air? Namun ada boyok dalam air. Ada goni, ada gapo. Namun jadi kalau kita tak ada pengalaman, okey kena ikut orang. Tapi kalau kita rasa mampu berjalan sendiri, okey. Tu penting tarekat. Kalau kita rasa kita dah boleh berjalan sendiri, okey, tafadhal. Tapi kalau kita rasa kita tidak kenal, banyak pengalaman kita tidak tahu, ikut orang yang sudah ada pengalaman. Bagaimana cara untuk mendekat diri pada Allah Ta'ala? Belajar ilmu, kenal Allah Ta'ala, sebut nama Allah Ta'ala banyak-banyak, dekatlah dengan Allah. Nabi kata apabila kamu sebut nama aku, maka aku sebut namamu. Apabila kamu dekat dengan aku, maka aku dekat denganmu. Bagaimana nak dekat dengan Allah Ta'ala? Dekat dengan orang yang dekat dengan Allah. Jangan jauh dengan orang yang dekat dengan Allah. Duduk dengan wali, duduk dengan kekasih Allah kan? Mana tu? Kau coba. Ayo. Kalau kita dah buat tawaf Ustaz, lepas kita buat sembahyang sunat tahiyatul masjid. Okey. Kita sebut tadi ni. Ya, masjid Hadirin Haram ni ia berlainan dengan masjid-masjid lain. Masjid lain kalau kita masuk tahiyatul masjid saja. Masjid Haram sebab ada Kaabah, kena hormat Kaabah lagi utama. Kena tawaf dulu kudung selamat datang. Lepas tu kita nak tahiyatul masjid boleh, tak sia tahiyatul masjid pun boleh. Kalau kita nak buat tahiyatul masjid, lepas pada tawaf dulu. Kena tawaf dulu. Nampak? Beza sebab Kaabah tu lebih tinggi daripada Madinah. Kalau kita kata seorang tu ada 10 ribu lampang kan, 10 ribu lampang, 1 tahun, itu dah ada dalam 1 tahun. Setahun? Mereka tak perlu lakat saya. Tak perlu lakat. Saya tak attach lakat. Dalam masa kita ada 10 ribu kat bank, dalam masa setahun tu, tak perlu lakat kan? Dah. Okey. Kita ada PT 10,000 dalam bank. Kita tak pernah guna daripada awal tahun sehingga akhir tahun. Tak guna lah. PT kita guna ada dalam poket kita ada 10,000 tu. Dalam bank tu memang tak guna langsung. Okey. Tak payah bayar zakat sebab tak sampai lagi nisab dia. Nisab dia 15,000. Contohnya lah. Kalau nisab dia 10,000 kena bayar zakat lah. Kena bayar zakat. Harta kita, majlis agama akan keluar nilai berapa harta yang duduk setahun tak bergerak.
berapa? Contohnya tahun ni 15,000 zakat harta. Okey, siapa dia ada 15,000, tak pernah guna setahun dah. Betul-betul bagi kena bayar zakat. Waktu ambil 1/40 daripada 15,000. Macam-macam lah. Atas-atas dia timbang emah tu dia akan naik tu. Waktu atas. Tak perlu bayar. Zakat pendapatan je ya. Kena bayar. Zakat pendapatan. Tak, zakat pendapatan ni zakat gaji kita. Nampak kena zakat kau tak. Kalau ni ada potongnya zakat pendapatan kan. Zakat gaji kita. Tak ada zakat pendapatan ni. Zakat simpanan, PT simpanan kita tu kena bayar zakat. Ketul. Okey. Ingat hadap besar ni tak ada benda yang membatalkan mandi wajib. Tidak ada benda yang membatalkan mandi wajib. Oh, kalau ketuk mandi wajib batal nyanyi. Lepas mandi wajib hijau muka. Apa? Ni tak tahan ni sakit perut sodoh batal mandi pulak nyanyi. Tidak ada benda yang membatal. Kita tengah mandi terketuk tak batal. Cuma kalau kita ambil ismaya sebelum pada mandi dulu, terbatal ismaya itu sahaja. Mandi wajib jangan dibiar Ustaz, sebab apa angkat nikah depan kat apa haram tidak sah? Bukan sebab akad nikah depan kat apa tidak sah. Ni masalah ni. Ketika kita ihram haji tu tak sah. Silap heran Mujur dia tanya kalau tidak wakili rumah ayat cerita lagu ni selok apa. Ada kata tidak sah budak ni. Ni tidak sah ni kalau dia cuma ihram haji ni. Kalau dia lagi berkat, dia mari daripada Malaysia siap pakai bunga mangga atas pala cocok daunnya apa semua mari memang nikah dah bukan ihram haji. Apa ni akad nikah depan kat apa? Dah lekat apa pun tak apa. Orang kata tu silap tu memang tu. Janganlah. Bukan maksudlah betul tu. Sikit lagi, seminit 2 lagi. Dan gini, kohok kita ni, okey. Dia 2 punca. Pertama daripada hidung, kedua daripada otak. Kalau dia lalu saluran dia, yang panggil lebuh raya utara selatan dia, okey, dia lalu ni. Tengok ni. Okey, tak masuk pun. Clear, tak masuk clear. Tak masuk kau. Tak masuk ni. Gini. Okey, tak apa, tak batal. Tapi kalau dia masuk ni, tu baru batal. Tu saluran dia dah. Yang mari kau ni tak apa ni. Ada soalan ni, kamu dia biar soalan. Kohok ni dia asal daripada 2 tempat ni, daripada otak, daripada hidung. Dia punca daripada ni, dia Dia kalender ni jangan turun pada ni. Sebab makan ni kita gapo dia pupus sini campur dengan air, gapo dia akan naik ni. Okey sini. Kadang-kadang jerit dipanggil Kelantan panggil ni. Sisa makan ni naik. Waktu part lain ni dia panggil bukan lain. Maka ni jangan sampai peringkat ha ni ataupun kha tu sini. Oh tu sini. Ha di sini. Berarti zahir ni. Anak tekak kita ni kan anak tekak sini ni. Anak tekak zahir dah. Tak boleh lah. Batal kalau kita teles semula, kalau kita duduk tak ada masalah. Dari semaya teles batal. Batal dulu. Ada soalan? So soalan lagi yang nama ni. Nak asal ni. Asal pun apa? Asal pun 4.5. Sebenarnya tu. Ada soalan? Wallahu a'lam. Nampak tak ada soalan tu? Jadi sebelum awak tutuplah majlis ni, program Gamudiah talaki kitab dalam masa sehari ni tak kena orang buat lagi. Apa kali tamu baca kitab cepat lagu ni tak tahu pening. Kita sendiri pun pening. Orang dengar tak tahu balik sana pening. Mabuk kena makan panado dah klik. Jadi kita berharaplah sepanjang program kita daripada pagi tadi sehingga sekarang diterima Allah Ta'ala. Suka kita, ketawa kita pun, yang penting kita dah taat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita hidup di bawah Allah Ta'ala suka dengan kita, Allah Ta'ala tak benci kita.
Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Ta'ala redha dengan kita, dan pertemuan dengan Allah Ta'ala merupakan hari yang paling indah kita dengan Allah Ta'ala. Ya Allah itu aku, jangan jadilah hari yang kita bertemu dengan Allah hari yang paling menakutkan kita dengan dia. Jadilah hari yang paling bahagia apabila kita bertemu dengan pencipta kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita pada hari ini di Dewan, di masjid yang berkat ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpul juga kita di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kekasih Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita boleh tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari syurga. Itulah cita-cita tertinggi kita untuk diri kita, anak-anak kita, suami, isteri kita, ahli keluarga kita, anak beranak kita, ahli kampung kita, Malaysia secara umumnya dan dunia seluruhnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tengok dengan kasih sayang dia kepada kita. Allah Ta'ala permudahkan semua urusan kita, membahagiakan kita, tidak mendukakan kita, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan itulah kita baca Al-Fatihah. Jadi saya minta maaf sepanjang program ini kalau ada istilah kasar atau bahasa yang tidak senonoh program dia, saya minta maaf kerana saya ni orang kampung kan.